Tiba-tiba macam lain tadi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Zone Inspire. Sebagaimana yang kita janjikan, kita akan menyambung cerita Jalan Baik-Baik. Hari itu part 1, ini part 2. Okey? Tapi sebelum kita meneruskan sesi kita malam ini, jom Al-Fatihah. Selamat datang kepada yang menonton. Kepada yang belum menonton, jom datang. Kita akan bercerita tentang sambung cerita. Kita sambung cerita tentang Jalan Baik-Baik ini, ya. Jalan Baik-Baik yang kita cerita yang lepas bercerita tentang seorang apek tua, seorang Cina tua, seorang Cina tua yang berhenti di traffic light, mematuhi undang-undang tersebut meskipun pada ketika itu jam pukul 2 pagi. Alam bawa kereta, hajat hati ni ialah pukul 2 pagi kan. Manalah ada commonnya, tak ada sesiapa pun yang akan lalu di jalan tersebut. Kebiasaannya lah pukul 2 pagi kan. Tuk-tuk. Dan Alang memang aim nak melanggar dengan sopan lampu merah tersebut. Tapi disebabkan kerana ada apek tua itu, menyebabkan terberhenti. Pertama, ya macam mana Alang reflekskan, itu adalah tentang integriti. Itu adalah tentang betapa dia mematuhi undang-undang walaupun keadaannya tidak ada mata pun yang memandang. Waalaikumsalam Ita. Hebat Ita ni kan. Okey. Itu adalah bab integriti. Dan dalam saat-saat begitu, kadang-kala kita terfikir sama ada kita nak berintegriti ataupun tidak. Dan kalau Alang dalam saat begitu, terus teranglah kebiasaannya tidak terukkan perangai macam tu kan. Teruk sangat perangai dia. Okey. Cerita bab integriti ni, Alang suka nak bercerita tentang satu cerita. Ini bukan soal jalan. Ini adalah soal kehidupan, kan? Bab integriti. Pada tahun 2016, ketika itu arwah ayah Alang masih lagi hidup. Dan ketika itu dia sakit tua. Hai Ina, Waalaikumsalam. Dia sakit tua lah, dan dia terlantar, bedridden lah, kita panggil situ, dia terlantar di atas katil. Dia tak mampu uruskan diri dia sendiri. Kadang-kadang kami akan bawa dia ke klinik kalau sakit, dan yang bagusnya klinik situ akan datang ke rumah adik. Masa tu ayah kami tempatkan di rumah adik lah, untuk adik menjaga ayah. Dan klinik di situ adalah klinik Batu Empat Sungai Lembing. Dia punya kaki tangan klinik, daripada doktor ke MA, nurse, pada Alang sangat bagus.
Sangat bagus, sangat berdedikasi. Kenapa kita kata begitu? Begini masa ayah demam, bila kita call klinik, klinik kata okay, tak payah datang, dia orang akan datang. So MA datang. Kebiasaannya ada seorang MA itulah, nama dia MA Azli lah, Medical Assistant Azli. Dia datang, lepas tu dia kata okey ni kalau macam ni saya kena saya kena bagi air ni dekat pakcik ni. Bukan bagi air yang apa nama kan, air kan yang ada saluran tu kan, apa orang panggil tu, drip. Payah pula nak cerita, lepas tu kau tak payah nak sebut. Okey lah. Tahu kan istilah tu apa air tu, air, lepas tu dia gantung kan, lepas tu dia masuk sebab ayah tak larat nak makan, tak boleh nak makan, so susah untuk ayah, dah tak bertenaga. Jadi dia air tu, ada sesiapa yang tahu nama air tu? Bukan memanglah tu air kan, tapi masalah istilah dia apa. Okey. Lepas tu tak apalah, lepas tu MA tu kata tak apa, saya pasangkan air ni, nanti akak dalam pukul 3 pagi air ni akan habis tau. Ni saya tinggalkan air ni, jadi dalam pukul 3 pagi nanti akak tolong ganti air ni. Saya dalam set dalam pukul 3 pagi air ni dah kosong dah. Lepas tu adik pun cakap okey. Mudah, nasib mudah. Ina drip kan. Mudah Ina, terima kasih. Kalau tadi nak panggil grip. Okey, drip. Okey, drip okey. Pukul 3 pagi nanti saya datang. Pukul 3 pagi nanti akak tolong tukar air ni. Okey. Lepas tu adik cakap okey. So adik pun set lah jam dia kan, pukul 3 pagi. Lepas tu okey, tidur. Tak lama adik tidur tu, dah tidur, tiba-tiba dengar bunyi orang ketuk pintu. Dun. Assalamualaikum. Ya, air glukos. Mudah. Assalamualaikum. Lepas tu adik tu terjaga. Lepas tu adik tengok, alawak, dah pukul 3 suku. Dah terlepas. Adik pun, siapa pula kat luar tu? Adik jenguk dekat tingkap, tengok MA tu ada dekat depan pintu. Pukul 3 suku pagi. Aku cakap, ya Allah, Azli, nasiblah Azli datang, Azli ketuk. Kalau tidak, akak dah terlepas dah. Yelah, letih kan. Letih. Yelah, letih. Kita jaga orang tua kan. Orang tua yang sakit, letih. Lepas tu, dia kata, tak apa kak. Stop. Saya tahu akak mesti letih. Saya tahu akak mesti terlepas. Tu yang saya datang ni. Saya tolong pasangkan. Lepas tu dia masuk rumah, dia pergi pasangkan drip untuk ayah. Dan dah settle tu dia kata, okey, yang ini sampai pagi ni kak. Sampai pagi ni saya rasa okey kot, nanti akak boleh tukar sendiri kot kan. Tapi kalau apa-apa, ada masalah, akak beritahu saya. Saya akan datang. Integriti, dedikasi, tanggungjawab yang tinggi. Meskipun ayah kita, pada dia sekadar pesakit biasa sahaja. Tapi pukul 3.30, dalam orang pukul 3 suku ke 3.30 dia sanggup datang. Dia sanggup tukarkan air. Sebab dia yakin, dia seperti tahu kita tak terjaga untuk menukar air tersebut. So pada kami, memang kami respect klinik Batu Empat, Sungai Lembing, daripada doktor ke kaki tangannya. Waalaikumsalam. Yus, ya makna. Betul, mudah.
Kalau air dah kosong, nanti darah keluar ikut salur pula. Betul. Okey. Itu cerita tentang integriti. Yang mana integriti ni kalau orang, dia sebenarnya dia bergantung kepada diri kita lah. Bergantung kepada diri kita. Sama ada kita nak buat di depan orang atau buat di belakang orang. Sama ada orang nampak kita buat atau orang tak nampak kita buat. Sama ada kita rasa benda tu perlu dipuji ataupun sebaliknya. Bertanggungjawab, berdedikasi dan mempertahankan integriti. Ya, macam Mudah kan? Kalau kita tengok kat sini, Mursyidah Harani, Mudah ni adalah volunteer salam yang dah lama dah. Kalau siapa kenal Kak Oni, ni adik Kak Oni lah ni. Orang kuat JKM di Johor, di JB, geng jaket oren. Itu juga frontliners, confirm itu adalah frontliners dan confirm amat berdedikasi. Dalam keadaan sekarang terutamanya, tak cukup tidur, tak cukup rehat, letih, tapi tetap menjalankan tugas demi membantu orang lain, masyarakat. Tahniah Ayah Mudah, tahniah semua frontliners. Okey, itu bab integriti. Betul Lita, memang bagus. Dan tak pasti sama ada dia tidur ke tak tidur dekat rumah dia. Dia teringat untuk bantu orang lain, untuk bantu pesakit dia. Itu sebablah yang Alam maklum, Alam pernah dengar cerita doktor dekat klinik tu, dengarnya pernah dalam Alam dengar daripada orang kampung lah. Alam dengar daripada orang kampung. Doktor dekat situ pernah cuba ditukar. Tapi orang kampung hantar memo tak bagi tukar. Itu bab integriti. Tiba-tiba pula sedih. Okey. Kita kembali kepada cerita kita. Okey, kita kembali pada cerita kita. Lampu isyarat yang dalam cerita tu, kita sentuh bab integriti. Ada juga keadaan tertentu, bab lampu isyarat juga. Kita kembali kepada cerita perjalanan kita ni. Bab integriti tu yang kita habis dan agar ia boleh dicontohi. Ya, Mudah. Baik. Teruskan. Mari kita bercerita lampu isyarat lagi. Banyak cerita ni. Sebenarnya sepanjang kita berjalan, sepanjang kita memandu, sebenarnya dia akan reflect dengan kehidupan kita. Itu yang Alan suka dengan topik ini juga. Langgar lampu isyarat tadi. Sekarang, apabila lampu hijau, kebiasaannya kita akan bergerak kan? Tetapi, kadang-kala kita tak boleh bergerak. Sebab apa? Sebab kadang-kala ada lembu nak melintas lah, ada anjing nak melintas lah, ada ayam nak melintas lah. Kadang-kadang ada orang langgar lampu merah kat depan, menyebabkan kita terstop dan kita bagi laluan untuk orang itu langgar. Begitu juga kalau lampu tu merah, kita terpaksa langgar. Jika contoh, hai Nozia. Ini kakak Alang ya, Nozia ni. Malam ni Alang nampak, terima kasih Tam. Orang kuat kita daripada Kedah. Okey. Kalau lampu merah, kadang-kadang kita boleh juga berhenti. Jika
terpaksa kita langgar. Kadang-kadang kan kat belakang kita ada ambulans, kadang-kadang dan ambulans tu memang tidak, kereta kita ni tak boleh nak dialihkan ke tepi. Memang tak cukup pun ambulans nak lalu. Nak tak nak, kita kena langgar juga untuk kita bagi laluan. Betul kan? Kadang-kadang ada perkara-perkara yang emergency menyebabkan kena buat perkara itu. Kalau polis ada kat depan suruh kita jalan, sedangkan lampu tu warna merah, kita akan jalan juga. Okey? Ini berkaitan dengan keputusan yang kita buat, itu sebenarnya berkaitan dengan pertimbangan kita dalam kita buat keputusan. Kalau kita reflect dalam kehidupan kita, kita perlu ada pertimbangan sebelum kita bertindak. Tak semestinya perkara yang betul itu tepat pada masanya. Tak semestinya. Perkara yang tepat itu kemungkinan besar tak sesuai pada masanya. Ya, macam mana yang Alam pernah cerita kan? Kalau time tiba-tiba ada krisis, tiba-tiba ada konflik, kita dah rasa dah sebenarnya kena buat begini. Tapi kalau kita cakap juga kena buat begini, perkara tu kemungkinan besar dalam keadaan orang tengah marah, dalam keadaan orang tak puas hati, dalam keadaan orang itu melihat semua orang tak betul, kalau kita bercakap juga, perkara itu sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita kena hold dulu. Kita kena stop dulu. Agar apa yang kita buat itu sesuai pada tempatnya. Sesuai pada tempatnya. Begitu juga kalau kita jalan, dan jalan kalau kita perasan dekat jalan kan ada garisan putus-putus kan? Garisan putus-putus kan? Kat situ kita boleh memotong kan? Garisan berkembar tu kita tak boleh potong. Garisan yang potong-potong, yang putus-putus tu kita boleh potong. Tapi kadang-kadang kita tak boleh potong juga kan? Kan? Sebab apa? Sebab kat depan tu ada kenderaan lain. Kita tak boleh potong. Pernah satu cerita, masa tu Alang dekat on the way daripada Rompin menghala ke, Alang rasa menghala ke Bukit Ibam, menghala ke Muazzam. Daripada Rompin menghala ke Muazzam. Masa tu Alang dengan sahabat Alang ni lah. Alang katakanlah Alang panggil dia Katie. Katie. Alang panggil dia Katie. Katie ni dia jarang bawa kereta. Tapi dia suka bawa kereta. Dia jarang bawa kereta, tapi dia suka untuk mencuba bawa kereta. Kebetulan jalan masa tu dekat area Rompin tu, jalan tu lurus saja ke depan. Lurus saja, lurus. Jalan yang lurus. Yang memang kita boleh nampak ujung sana, lurus. Lepas tu, Alang tanya dia, Katie nak bawa kereta ke? Nak. Boleh lang. Okey. So, Alang bagi dia bawa kereta. So, Alang duduk kat tempat dekat co-pilot dan dia adalah pilot. Okey. Selepas itu, dalam memandu dah okey, dan dia okey pun apabila mandu jalan lurus, okey pun. Lepas tu tuk dekat depan tu ada satu trailer. Alang rasa tayar dia ada dalam lebih 10. Lori trailer yang panjang, rasa dalam 40 kaki macam tu lori ni. 40 darab 30. Lebih kurang. Lori trailer ni sangat panjang. Lepas tu dekat depan sana tu memang kosong lagi. Jalan yang lurus tu kat depan tu kosong. Lepas tu Katie tanya Lang, ni boleh potong ke ni? Boleh potong. Sebab lori tu dah lah panjang. Lepas tu perlahan pula tu, kan? Lepas tu dia pun terus keluar
Dia terus keluar daripada lane belakang lori. Tuk-tuk, hujung dan nampak satu kereta. Lang, boleh kelar lepas? Boleh lepas. Sebab hujung, kereta kecil je. Dia pun terus potong. Dia potong, kesilapannya adalah dia lambat tekan minyak. Kesilapannya menyebabkan kami, lori dan juga kami ni duduk sebelah-sebelahan. Lori ni pula tak nak pelan. Lori ni pula tak tahan. Agaknya dia tak perasan ke, atau dia sengaja nak ajak berlumba ke, sebab dia nampak ada 2 orang perempuan kat dalam kereta tu ke, kita tak pasti. Tapi lori tak nak pelan. Member ni cuba untuk potong lori ni, tak boleh potong. Kereta yang kat depan dah semakin hampir. Alang masa tu, tak boleh cakap kawan kita ni, si Katie ni yang jarang-jarang bawa kereta. Dia dah menggeletar. Dia tak boleh nak pegang steering dah. Kaki dia pun dah menggeletar. Kereta kat depan dah semakin hampir. Alam pegang steering. Alam cakap, tenang Katie, tenang. Alam pun tak boleh nak buat apa. Tenang. Dalam hati mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kereta tu hampir je. Terus kereta tu belok sebelah kiri, masuk dekat rumput dan meneruskan perjalanan. Lori kat sebelah ni memang tak berhenti, memang tak slow, memang tak apa, dan dia terus laju. Betul. Anggap je lah lori tu. Yelah, lori tu besar, mudah. Lori tu sangat besar. Memang dia tak perasan agaknya. Dia buat selama agaknya dia tengah makan aiskrim. Dia tengah merokok selama. So, dia tak perasan. Lepas tu, Alang kata, lepaskan lori. Tak payah potong dah, lepaskan lori. Lepas tu, bila lori lepas, so terus Alang tanya, Katie okey tak? Nak bawa lagi tak? Tak nak lah, tak nak berhenti kat tepi lah, tak nak berhenti kat tepi. Dia dah menggetar. Lepas tu berhenti kat tepi, tukar driver. Dalam kehidupan kita, kalau kita lihat, kalau kita yakin, bertindaklah. Kalau kita ada mentor tu perkara yang sangat berguna, yang sangat perlu untuk guide kita. Kalau kita ada mentor. Tetapi perkara utama adalah diri kita. Kalau kita yakin dengan mentor kita, tapi kita tak yakin dengan diri kita, ambil masa lagi. Dalam kita mencapai apa yang kita nak, kita kena ada teknik. Macam tadi lah, potong aja sepatutnya terus tekan minyak. Dia bukan potong aja tu jalan. Bukan. Dia kena ada teknik. Maksudnya dia kena ada ilmu. Untuk capai apa yang kita nak, kita kena ada ilmu. Kita tak boleh rasa dengan apa yang kita ada, cukup sekadar apa yang kita ada ni, kita boleh mencapai apa yang kita nak. Kita boleh capai macam mana orang lain capai. Tak boleh. Kita kena tambah. Kita kena ada ilmu. Kita kena belajar banyak. Kita kena ada pengalaman. Sama ada pengalaman orang lain atau pengalaman diri kita sendiri. Kita kena follow itu. Kita kena follow pengalaman itu. Kita kena ada support system. Kita tahu, contohnya macam Katie tadi kan. Lang, boleh lah. Boleh. Kalau kita yang dah biasa memandu, boleh. Itu adalah support system. Tapi support system kita yang lain adalah siapa? Adalah apa? Ilmu pengetahuan, pengalaman, teknik.
kita lahir dekat muka bumi ni, kan macam mana kita tahu kan, kita lahir kat muka bumi ni, kita bukan lahir seorang pun. Tak. Kita membesar, kita ke sekolah, kita bekerja, kita hidup, kita berkeluarga pun bukan seorang-seorang pun. Support system. Itu yang bantu kita untuk kita terus dapat mencapai tujuan kita. Ya. Kalau perkara itu adalah kita nak buat positif, kita ambil segalanya yang positif untuk kita bawa ke depan. Ya. Okey, itu bab jam. Itu bab bukan jam, itu bab lampu traffic light. Itu bab kena ada pertimbangan dalam setiap apa yang kita lakukan. Kita perlu ada pertimbangan dalam setiap apa yang kita putuskan. Kita perlu berfikir, bertindak, berhati-hati dalam bertindak. Kita perlu tahu apa yang tepat, apa yang tidak tepat. Kita perlu tahu apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai, supaya apa yang kita lakukan itu kena pada tempatnya. Okey, mari kita bercerita pasal jalan lagi. Soal jam. Jam kan? Especially jam ni, kalau jam ni adalah, yes, support yourself firstly. Yes. Correctly. Apa kata Mona? Mona Selamat cakap apa? Absolutely correction. Okay. Jam. Kalau kat bandar-bandar besar, kalau macam logik lah, Kuala Lumpur ke mana-mana ke yang kita cerita biasa, Selangor ke, kita tak akan terlepas daripada jam. Kalau macam contohnya Lang, dulu office dekat PJ, Petaling Jaya, pergi ke office sebenarnya kalau tanpa jam, perjalanan adalah 20 minit. Tetapi kebiasaannya dia akan makan masa 1 jam. Dia akan makan masa, kalau dia teruk sikit, dia akan makan masa 1.5 jam. Daripada Ceras ke Petaling Jaya. Dan pernah sekali, masa tu balik lewat, sama kawan-kawan office yang lain lah. Masa tu ada satu projek yang besar dan balik pada pukul 12 malam. Ingatnya 12 malam, okey. Tutup 12 malam itu jalan tutup. Sebab masa tu nak banner MRT. Jalan tutup, orang lain tak tentu arah, cari jalan lain. Jam. Pukul 12 malam daripada office sampai rumah nak dekat pukul 4 pagi. Sedangkan perjalanan itu adalah 20 minit. Perjalanan itu adalah 20 minit. Hampir 4 jam dalam kereta. Hampir 4 jam dalam kereta. Sebab orang pun dah bersesak, cari jalan nak balik. Waze, semua orang follow Waze. Stuck, cari Google Map. Orang semua lari ikut jalan dalam pula stuck. Mahu tak mahu? Mahu tak mahu? Kita cuba cari jalan keluar. Tapi kalau kita tak jumpa jalan keluar, kalau kita tak jumpa jalan keluar, kalau kita ada masalah, kalau kita tak jumpa jalan keluar, nak tak nak, kita kena berdamai dengan keadaan itu. Kita kena berdamai dengan hujan itu. Kita hadaplah hujan itu. Lagi-lagi kalau hujan itu di luar kawalan kita. Kan? Di luar kawalan kita.
kita tak boleh mengawal semua perkara. Kita tak boleh kawal semua perkara. Kita tak boleh kawal perkara yang bukan kita buat, bukan daripada diri kita, tapi daripada perkara luar, daripada faktor luar yang menyebabkan perkara itu wujud, disebabkan orang lain menyebabkan masalah itu wujud. Kita tak boleh mengawal perkara tersebut. Yang kita boleh kawal adalah kita sendiri. Kalau kita berhadapan dengan masalah, contoh macam alang cerita yang jalan kita jam tadi. Semua orang tempuh jam tu. Semua orang sakit hati dengan kenapalah kau tutup jalan malam ni. Semua orang balik lambat malam tu. Semua orang mencari jalan keluar daripada jam tersebut. Tapi semua orang stuck walaupun cari jalan keluar. Pilihan yang kita ada apa? Pilihan yang kita ada adalah kita perlu gembirakan diri kita. Kita boleh je nak marah, kan? Kita boleh je nak marah kat MRT tu. Kita boleh je nak marah pada orang yang tutup jalan tu. Boleh je nak marah. Tapi sampai tahap mana kita boleh marah dan MRT itu stop kerjanya? Sampai tahap mana? Tak kan? Tak. Yang sakit hati siapa? Sakit hati kita. Yang macam dalam cerita kemarin lah. Yang besar dalam hati kita tu siapa? Kita. Yang kita marah, sakit hati, tak puas hati, benci. Keluarkanlah perkara-perkara yang tak berapa nak best. Keluarkanlah apa-apa. Hakikatnya, kita marah sampai tahap mana MRT tu boleh berhenti? Tak boleh. Macam tu juga dengan perkara-perkara yang di luar kawalan kita. Yang mungkin benda tu ada efek kita, tapi adalah bagus, kita jangan heran dengan perkara tersebut. Kalau kita terpaksa hadap, kita hadap. Kalau kita terpaksa berdamai dengan ujian, kita berdamai dengan ujian. Kalau kita terasa perlu buat sesuatu yang menggembirakan diri kita saat kita tertekan itu, silakan. Apa yang Alang buat? Pertama, Alang akan makan. Kebiasaannya perangai Alang ni, kalau Alang pergi kerja, Alang dah tahu Alang akan start dalam 1 jam, Alang dah prepare breakfast. Alang akan makan dalam kereta. Pertama. Tapi kes malam tu makanan tak ada sebab kita tak jangka perkara tu berlaku. Buat apa? Kita carilah halua telinga. Lama buka mengaji. Yelah malam masa nak balik pukul 12 kan kita buka mengaji. Orang mengaji. Lama mengaji ni tenang menyebabkan kita mengantuk. Buka lagu pula. Lagi lagu lama-lama ni syahdu pula. Buka lah lagu rock. Buka macam-macam supaya kita tak bosan, supaya kita tak letih, paling utama supaya kita tak mengantuk. Dengan kata lain, kita cuba hilangkan fokus kita terhadap masalah yang sedang berlaku. Lagi-lagi kalau masalah tu bukan kita buat. Hilangkan fokus kita. Hilangkan tumpuan kita. Kalau kita tak puas hati, kalau kita marah, sebenarnya kita tumpukan fokus kita, fikiran kita, perasaan kita kepada masalah tersebut. Kalau kita tak heran, kalau kita buat tak tahu, kalau kita cari perkara lain, kita hilangkan fokus tersebut,
kita akan lebih bahagia. Kita akan lebih bahagia. Jadi kita kena buat macam tu lah. Macam tu dah soal kehidupan. Jom kita lihat lagi seterusnya. Pernah tak kalau memandu? Tengah memandu ni, orang cocok belakang. Orang angkat lampu tinggi kat belakang. Nah, sama juga kes. Kita jadi sakit hati. Kita rasa macam kadang-kadang sampai tak tahan. Kalau kita boleh tukar laluan, okey. Tapi kalau time jam, kita nak tukar laluan apa? Orang tu dah angkat lampu tinggi, dah masuk ke sebelah kanan, nak tunjuk dia ada kat belakang, tolong ke tepi. Dah mati, kau ingat? Kau seorang je nak cepat. Kau ingat kau seorang je nak cepat ke? Orang lain pun nak cepat juga. Tapi kalau kita fikir positif, mesti orang tu cirit tu, ataupun agaknya mesti bini dia nak beranak tu. Contoh, kan kalau dia tak pergi sekarang, mesti mak mentua dia marah kalau dia tak cepat ikut masa. Contoh, kalau kita positif. Kalau kita tumpukan pada dia, perangai buruk dia, mencocok, angkat lampu tinggi dan sebagainya. Kalau kita fokus pada perangai yang itu, yang menyakitkan hati kita tu, kita rasa macam mana? Sakit hati kot. Dalam keadaan begini, kita kena keluar daripada keadaan tersebut. Keluar daripada tersebut. Kalau kita rasa kita nak bertahan, suka tingkau lah, kau angkat lampu tinggi, kau tak nampak jam ni. Kita buat selama, kita buat biarkan, lama dia pergi cari jalan lain. Okey, settle. Tapi kalau dia still maintain dan menyebabkan kita rasa macam sakit hati dengan dia, dan kita tak boleh nak bertahan, dan kadang-kadang boleh jadi kes. Ada berapa kes kan? Orang depan turun dan bertumbuk. Dah panjang pula cerita. Bagi saja laluan. Biarkanlah. Mungkin dia emergency dan dia tak boleh nak mengelak daripada perkara tersebut. Dia terpaksa bertindak begitu supaya dia cepat sampai untuk disettlekan apa yang dia emergency kan. Kan? Ya kan? Ya. Selain daripada itu, pernah tak kita memandu, kita dihujani oleh hujan yang lebat? Mestilah pernah kan? Siapa yang memandu mestilah pernah. Kalau yang naik motor tu nak tak nak, kena pakai baju hujan, kan? Kalau yang naik motor tu nak tak nak, kena berhentilah kat mana-mana untuk tempat berteduh. Tapi kalau yang bawa kereta, dia boleh meneruskan perjalanan. Semakin hujan turun lebat, semakin kita melajukan wiper kita. Maksud kan? Semakin kita melajukan wiper kita, semakin kita memperlahankan kenderaan kita. Kan? Kat situ apa refleks tentang kehidupan? Semakin kita tidak boleh mengawal keadaan, semakin masalah bertimpa-timpa, semakin banyak perkara yang berlaku dan kita tak boleh nak urus, kita kena bertenang. Kita kena mengawal diri kita. Kita
kena kawal situasi tu baik-baik. Kita tak boleh merempuh, kita tak boleh melatah, kita tak boleh membuat justifikasi dengan cepat. Jalan cakap tadi kan, semakin hujan turun dengan lebat, semakin laju wiper kita pasang, semakin laju, semakin perlahan kenderaan kita. Semakin kita perlu memperlahankan kenderaan. Bermakna semakin kita perlu mengawal diri kita, semakin kita perlu bertenang. Macam tu juga soal kehidupan, semakin kita perlu banyak bertenang kalau ada masalah. Dalam kes hujan lebat ni pun, ada satu cerita yang Alang hadapi lah. Masa ni perjalanan balik ke kampung, dan kampung Alang adalah Felda, dan masa tu Alang tak pasti kenapa Alang balik terlalu lewat. Masa Alang memasuki kawasan Felda Alang tu, daripada Sempang ke Mayan, menghala ke Sempang Bukit Mendi, Felda Alang lah, Felda Bukit Mendi, Bera, area Teriang. Hujan turun dengan lebat. Masa tu jam pukul 11 malam. Alang tak ingat kenapa Alang bergerak lambat daripada KL. Alang tak ingat Macam masa tu macam ada kenduri macam tu, Alang tak ingat lah. Lama dah cerita ni. Perjalanan masa tu hujan sangat lebat, memang wiper sangat laju, dan Alang berjalan sangat perlahan, lagi sangat perlahan kerana Alang tak nampak jalan. Hujan sangat lebat sampai tak nampak jalan. Lampu jalan ada, tapi lampu jalan tidak membantu. Tapi ialah, dekat kawasan hutan kelapa sawit, berapa banyak sangatlah lampu jalan. Tak banyak. Yang ada hanya di Sempang saja. Ada, sekali ada, tapi lama tak ada. Dengan hujan yang lebat, dan Alang nampak banyak kereta-kereta yang dah berhenti ke tepi, dan ada dahan-dahan pokok yang dah jatuh, yang dah patah, disebabkan kerana hujan yang sangat lebat dan angin yang sangat kuat. Alang sebenarnya tak berani untuk berhenti di tepi jalan, macam sebuah, dua buah, tiga buah kereta yang lain. Tak berani. Sebab masa tu jam pukul 11 malam. Alang teruskan perjalanan, Alang tawakal. Macam mana Alang berjalan? Lampu jalan tak nampak. Alang berjalan berpandukan kilat. Kilat, sabung menyabung, kilat. Setiap kali kilat, pap, Alang nampak lain putih kat tengah. Soalan jalan. Alang nampak lain putih kat sebelah kiri, Alang nampak lain putih sebelah kanan. Alang jalan. Perlahan-lahan berjalan. Dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong aku, ya Allah, astaghfirullahalazim, tolong aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah, tolong aku, ya Allah. Sampaikanlah aku kat rumah, ya Allah, sampaikanlah aku kat rumah, ya Allah. Sebab tak berani nak berhenti. Risau juga kalau pokok tumbang. Risau juga kalau pokok tumbang. Alang jalan perlahan-lahan, kilat menyambar je, Alang bergerak. Kilat menyambar je, Alang bergerak. Masa tu tak ada siapa kat jalan. Alhamdulillah. Dalam malam bergerak, tuk-tuk Alang nampak ada satu kereta kat depan Alang. Dan kereta tu dia pasang lampu kecemasan. Lampu kecemasan. Dia pasang lampu kecemasan, dan Alang pun laju sikit dan Alang follow dia. Sebab dia pasang lampu kecemasan. Hakikatnya nak ikutkan, kalau daripada sudut undang-undang, sebenarnya lampu kecemasan tak boleh dipasang, kecuali kalau kereta tu rosak. Itu yang Alang maklum lah kan. Kalau kereta bergerak,
jangan pasang lampu kecemasan. Jangan pasang. Disebabkan kerana nanti kita takut kalau kebiasaan tabiat kita pasang lampu kecemasan. Orang panggil lampu kecemasan kan? Yang kebiasaan kita, lampu kecemasan tu apabila kereta kita tak boleh bergerak, kita pasang lampu tu. Tapi kalau kereta kita bergerak, kita kena pasang high beam. Sebab ditakuti, sebab itu amalannya, ditakuti kalau kita pasang lampu kecemasan, orang belakang dah biasa ikut orang kecemasan dan bergerak, dan ditakuti yang depan lah pasang lampu kecemasan tu, kalau sebenarnya dia memang kereta tu berhenti dan kereta tu rosak, kita akan langgar kereta depan tu. Itu. Tapi hakikatnya pada ketika itu Allah memang bersyukur kereta tu pasang lampu tu sebab dia nampak lagi jelas. Alang lajukan sikit dan Alang follow dia. Alang doa, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku. Biarlah dia lalu sampai sempang dekat Feldalang. Biarlah dia lalu sampai sempang kat Feldalang. Alhamdulillah dia lalu. Tuk-tuk dia masuk dekat Feldalang. Ya Allah, alhamdulillah. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Biarlah dia lalu depan Umalang. Sebab depan Umalang adalah jalan besar yang mana jalan itu menghala lagi satu felda. So lebih kurang macam jalan tu jalan utama lah. Dan kereta itu lalu depan Umalang. Alhamdulillah. Kita lihat keadaannya. Kalau kita bertemu dengan masalah, kalau kita tak ada cara untuk selesaikan masalah, kita kena bertenang, kita kena kontrol. Jangan lupa, kita kena bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam perspektif Islam, kita bersandar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dalam agama lain ada sandarannya, dan kita mengharapkan Allah memberi bantuan kepada kita supaya Allah bagi kekuatan, supaya Allah bagi kelapangan, supaya Allah bagi ketenangan untuk kita hadap perkara itu. Sebenarnya tak kisah sama ada masalah itu besar ataupun kecil. Yang kisahnya sama ada jiwa kita benda besar ataupun kecil. Ada satu cerita tentang seorang perempuan sihir dan juga seorang budak. Okey. Dah pukul 10.50. La ilaha illallah, dan habis dah rupanya. Alang set malam ni 1 jam. Ada sambungan lagi. Agaknya jalan bukan jalan makan. Jalan baik-baik ni ada sambungan kali ketiga agaknya. Okey. Alang nak cerita tentang perempuan sihir dan juga tadi nak cakap budak bukan, dan juga seekor tikus. Perempuan sihir dan juga seekor tikus. Ni Alang baca dalam buku Ustaz Fahrul. Kepada siapa yang baca, anggaplah ini sebagai ulangan. Okey. Tikus ni dia berkawan baik dengan perempuan sihir ni. Berkawan baik tikus ni. Tikus ni dia selalu sangat kena kejar dengan kucing tuan rumah. Tikus ni pun mengadu dekat perempuan sihir ni. Wahai perempuan sihir, boleh tak kalau kau jadikan aku seekor kucing yang garang? Perempuan sihir cakap apa? Boleh. Ting! Maka dia jadilah seekor kucing yang garang. Lepas tu apa lagi? Bila kucing tuan rumah tu datang dekat dia, dia akan terus menunjukkan kegarangannya dan dia akan kejar kucing itu. Puas hati dia. Puas hati dia sebab dia boleh kenakan kucing yang selama ni menakut-nakutkan dia.
Bagus. So, sebagai seekor kucing yang garang, dia pun pergilah berjalan-jalan di luar. Tuk-tuk, dia bertembung dengan seekor anjing yang garang. Apa lagi mana boleh lawan kucing dengan anjing? Maka dia pun cak lebut dan anjing tu kejar dia. Dia lari. Dia cari mana tukang sihir ni, mana kawan dia ni, mana kawan baik ni. Tuk-tuk dia jumpa kawan baik dia. Dia kata dengan kawan baik dia, boleh tak kalau kau jadikan aku anjing yang garang? Anjing yang garang yang lebih garang pada dia. Boleh? Boleh tak? Perempuan si cakap, boleh. Ting! Dia jadi anjing yang garang. Apa lagi? Dia pergi cari anjing tu tadi. Dia nampak anjing tu, dia pun kejar anjing tu. Dia kejar. Anjing tu pun, alamak, ada lagi seekor yang lagi garang rupanya. Aku ingat akulah paling garang kat muka bumi ni. Rupanya ada lagi anjing yang garang. Memang anjing betul lah. Macam tu kan. Potong anjing tu lari. Anjing tu lari. Tiba-tiba dia rasa sakit kat kepala dia. Rupanya ada seorang budak yang baling dia dengan batu. Apa lagi, dia punyalah sakit hati dan dia takut. Bukan sakit hati, dia punyalah takut. Sebab dia takut budak lelaki tu baling dia dengan batu lagi yang lagi besar. Nanti dia cedera, dia pun lari. Budak tu kejar dia, baling batu. Padahal bukan kau, kejar lagi anjing aku. Macam tu lah budak cakap kan. Lepas tu dia cari lagi perempuan sini. Aku bercita-cita nak jadi seorang budak yang boleh baling batu kepada semua. Dia jumpa perempuan sihir tu. Lepas tu dia cakap, kau tahu tak tadi masa aku kejar anjing yang kejar aku tu, lepas tu tiba-tiba ada seorang budak ni. Aku geram betul dengan budak ni. Aku sakit hati betul dengan dia. Aku rasa aku nak jadi budak pula. Kalau aku jadi budak, tapi aku nak jadi budak yang lagi ada power, yang lagi besar badan dia, yang lagi laju lari dia, yang lagi garang muka dia. Aku nak jadi macam tu. Boleh tak kalau kau buatkan aku jadi macam tu? Perempuan saya cakap, tak payah. Dia kata, Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh aku jadi budak? Kau sini kan tolong aku jadi kucing, lepas tu aku jadi anjing. Takkanlah tak boleh aku jadi budak? Aku nak jadi budak. Aku nak tunjuk ke orang yang kan dia je hebat, aku pun hebat juga. Dia ingat dia je yang besar, aku pun besar juga. Apa perempuan sihir tu cakap? Perempuan sihir tu cakap, walaupun aku jadikan engkau sesiapa pun, walaupun aku jadikan engkau sebesar mana pun, segarang mana pun, sehebat mana pun, tapi hati kau tu tetap hati tikus. Nak tak nak kita berpusing kepada hati? Nak tak nak dalam sebarang keadaan, dalam sebarang masalah, kita kena pusing balik kepada hati kita. Hati kita ni bagaimana? Hati kita ni bagaimana? Hati kita ni kuat, tapi kuat tu bagaimana? Adakah kuat kita setakat masalah yang kecil dan masalah yang besar kita tak dapat nak hadap? Adakah? Adakah hati kita tenang apabila kita cuba menyelesaikan masalah orang lain, tapi bila masalah yang menimpa diri kita sendiri, kita dah jadi meroyan? Adakah? Adakah macam contoh, kita ni contoh macam Alang kan, bercakap je soal inilah itulah tu. Cuba kau sekali, mati. Mati kan. Cuba kau kena sekali, baru kau rasa. Alang pun na'udzubillah min zalik, tak naklah benda ni bermasalah.
yang tidak mampu untuk alang hadapi. Ya Allah Rabbi, dah lah yakin di hadapan alang ni, yang bersama-sama dengan alang ni, bukan di hadapan alang macam cakap dengan ramai orang pula, yang melihat alang berada di sini dan yang akan menonton, alang yakin mungkin masalah yang anda hadapi lebih besar daripada apa yang alang ada. Alang sangat yakin. Dan alang pun tak pasti kalau alang menghadapi masalah seberat masalah itu, alang tak pasti sama ada alang boleh hadapi atau tidak. Tapi hakikatnya, ia bergantung kepada hati kita. Ingat kan? Kalau hati kita tak kuat, kita kena tahu Allah itu kuat. Kalau hati kita tak ada kuasa dah, kita kena tahu Allah itu berkuasa. Kalau kita dah tak ada hati dah, carilah hati orang-orang lain yang kuat, yang boleh membantu mengukuhkan hati kita. Hakikatnya, Allah ada. Itu sebablah ada ungkapan kata, jika ada masalah, kita jangan cakap, wahai Allah, aku ada masalah yang besar, wahai Allah, aku ada masalah yang besar, wahai Allah. Tapi cakaplah, wahai masalah, aku ada Allah yang Maha Besar. Kita lemah, kita punya kesabaran, kita punya kekuatan, kita punya ketenangan, kita punya ketenteraman jiwa tidak selama-lamanya maintain, tidak selama-lamanya kekal, tidak selama-lamanya stabil. Kita perlukan sesuatu yang lebih stabil, yang maha kekal, yang maha kuat, yang maha berkuasa, dan itu semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tersandarkan kepada dia, insya-Allah. Itu yang ada satu zikir kan, ada satu ya qawi yang maha kuat, ya matin yang maha kuat. Maha kuat supaya kekuatan itu mampu Allah kurniakan kepada diri kita untuk kita hadapi segala cabaran dan pancaroba hidup kita ini. Ya? Okey. Seterusnya dah pukul 10. Alang cerita satu lagi isi. Perasan tak tentang blind spot? Kalau kita memandu, ada blind spot kan? Orang panggil apa? Titik buta. Orang panggil titik buta. Titik buta ni adalah sesuatu part yang kerap kita terlepas pandang kalau kita tak hati-hati. Titik buta ni, dia duduk, contoh kalau kita bawa kereta, mesti Alang yakin semua yang bawa kereta semua tahu tentang titik buta, semua tahu tentang blind spot. Macam mana kita nak elakkan benda tu? Kita kena pandang sikit kan, pandang sikit sebelah sini sebelum kita bertukar lane, contoh. Sebab kadang-kadang kalau kita tak pandang sebelah sini, ataupun kita tak pasang ada satu cermin yang kecil, yang bulat kan, tak pasang cermin kecil tu, yang dekat kita punya side mirror tu ada orang pasang cermin kecil tu, itu untuk membantu supaya kita tak terlepas pandang titik buta. Ada orang yang lalu, kita tak perasan. Tapi boleh dielakkan kalau kita hati-hati. Alang pernah masa tu Alang keluar Sempang, Alang susul keluar Sempang sampai Alang tak perasan motor. Dan motor tu dia tendang kita Alang. Alamak, kenapa dia tendang? Dia tunjuk Alang, dia tunjuk isyarat yang
isyarat yang menyeramkan. Lepas tu orang kata, kenapa buat kita buat kereta ni? Kita tak tahu kenapa buat kita buat kereta ni. Lepas tu dia tandang kereta alang. Lepas tu dia stop motor dia. Lepas tu dia cakap apa? Kau tak nampak tak aku lalu? Kau tak pandang ke? Kau tahu tak aku ni ada anak, ada isteri, ada mak, ada ayah. Masa tu Alang ingat, Allah, Alang tak pandang. Masa Alang susur sempang, walaupun perlahan, susur sempang dan keluar. Kena marah. Tapi nak tak nak kita accept kan? Silap kita accept. Maaf cik. Ya, saya salah cik. Saya salah. Kau nampak motor aku? Ni, kau nampak motor aku? Siapa nak tukar set mirror aku ni? Set mirror dia sengit. Siapa nak tukar set mirror aku? Tak apa cik, saya tukar. Alang buka pers. Dalam pers Alang tak ada duit lain kecuali not 100. Memandangkan dia sangat marah, dia sangat sakit hati, dia menyumpah. Dalam pers Alang ada not 100 saja. Takkanlah tengah dia menyumpah-nyumpah Alang kata, cik ada RM50 ke RM70 ke, ada tak? Takkanlah, kereta peling kan. Mestilah kita tak boleh nak nego-nego harga kan. Alang kata, okay cik, saya minta maaf cik ya, saya ada duit ni je. Lepas tu dia tengok duit. Okay, lepas tu dia ambil, lepas tu dia belah. Bab dia ambil 100 dengan dia punya side mirror dia tersengit. Itu perkara yang kedua. Perkara yang pertama adalah Alang tak hati-hati. Dalam hidup ini banyak perkara kadang-kadang kita terlepas pandang. Kadang-kadang kita pandang mudah. Bukan pandang Mursidah Harani ya. Kita pandang mudah. Kita pandang semua benda tu senang. Kita tak ambil berat. Contoh sekarang COVID. Contoh tentang COVID. Jangan pergi ke tempat yang sesak. Terutama kawasan COVID yang tinggi-tinggi. Duduklah kat rumah. Kan? Jangan duduk di kawasan yang tertutup. Penjarakan sosial perlu. Pakai mask sentiasa. Itu semua kadang-kala kalau kita rasa keadaan di tempat kita tu okey, kita okey je untuk tak buat. Tapi berkemungkinan besar saat kita pandang mudah perkara tersebut, ujian itu tiba. Blind spot. Titik buta. Ujian akan tiba saat kita pandang mudah. Orang dah ingatkan banyak kali, tapi kita pandang ringan, kita tak ambil berat. Berkemungkinan besar kita akan hadapi masalah. So kita hati-hati. Kita kena fikir banyak perkara. Kita kena bertenang. Dalam hidup ini macam-macam perkara. Kita kena banyak bersabar. Itu sebab Rasulullah SAW bersabda,
riwayat Muslim, betapa ajaibnya seorang Muslim itu, kerana semua yang berlaku adalah baik padanya. Jika dia mendapat nikmat, dia bersyukur, itu adalah baik untuknya. Jika dia mendapat ujian, dia bersabar, itu baik untuknya. Kedua-duanya, sama ada sabar ataupun syukur, sama ada susah ataupun senang, kedua-duanya baik untuknya. Itu ajaibnya Muslim itu. Itu dalam perspektif Islam. Ya. Okey. Pukul 10.05. Saya rasa cukup sampai di sini sahaja. Terima kasih kepada yang masih bersama-sama dengan Alang pada malam ini. Terima kasih kepada yang setia bersama dengan Inspire, dan diharap apa yang dikongsi pada malam ini dapat memberi manfaat kepada semua. Alang tak berniat nak panjangkan lagi walaupun ada beberapa isi, tapi insya-Allah kita akan sambung di masa akan datang. Nantikan post-post kami untuk bersama-sama dengan kami, untuk boleh memberi pandangan dan sebagainya, untuk kita dapat memberi manfaat secara bersama. Ya. Untuk pengetahuan semua, bersama ini kalau perasan kami telah masukkan semua yang telah kami livekan. Pada Alang dah 30 siri live, tak 30, hampir 30 siri live yang telah ke udara, yang telah kami lakukan, kami masukkan dalam satu YouTube channel. Ya, tadi kita punya ada seorang group Inspire, itu Ita dah bagi YouTube channel tu, dan diharap ya boleh sama-sama kami subscribe, dan kita dapat berkongsi manfaat dengan lebih lagi, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Stay safe, dan kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Assalamualaikum. Jumpa lagi.